Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian, nampaknya calon untuk menjadi Ketua Menteri Sabah semakin terbuka. Haji G memang nampaknya peluang dia semakin kecil untuk menjadi Ketua Menteri Sabah sekali lagi. Semakin kecil. Kalau dia menang, okey. Kalau dia kalah, memang tiada lagi peluang lah. Tiada lagi peluang. Okey, tadi saya ada bagi satu video Datuk Dr. Jeffrey Kitingan gantikan Haji G sebagai Ketua Menteri Sabah. Tapi nampaknya ada orang komen dia tidak sesuai. Dia tidak sesuai. Tapi yang lebih sesuai adalah Pairin Kitingan. Sebab ada orang komen ni, saya sisipkan komen daripada viewer saya. Dia kata apa? Jeffrey Kitingan dia katak lompat. Dia katak lompat, dia kata. Ada banyak pengalaman Jeffrey Kitingan ni katak lompat. Dia suka lompat-lompat. Lompat dari itu, lompat dari ini, lompat katak lah. Yang akhirnya dia jadi star. Begitu dia kata. Betul jugalah kan. Sebab memang reality is reality. Kebenaran adalah kebenaran. Reality adalah reality. Jadi jangan kata tidak kalau memang itu kebenaran. Kebenarannya memang Jeffrey Kitingan memang katak dulu. Pairin Kitingan setakat ini belum pernah jadi katak. Jadi dikomenlah bahwa Pairin Kitingan adalah yang paling sesuai untuk mengemudi negeri Sabah sekali lagi, mengembalikan kegemilangan negeri Sabah seperti yang mana pernah dahulu dirasai oleh negeri Sabah. Saya ingat dulu waktu PBS, entah macam mana hampir semua penduduk di negeri Sabah dapat perumahan tau. Datuk saya pun dapat perumahan. Saya rasa waktu itu semua orang dapat perumahan. Kemudian ada program penempatan, program perumahan dan macam-macam program lain yang memang waktu itu hebat betul lah. Hebat betul negeri Sabah. Jadi adakah kemungkinan waktu itu Sabah memang kaya betul, yayasan Sabah semua dapat dibangun. Jadi mungkin itu penyebab Pairin Kitingan adalah terbaik untuk jadi calon Ketua Menteri Sabah sekali lagi. Mungkin itu sebab dia dicadangkan Pairin Kitingan lah yang menjadi calon Ketua Menteri Sabah. Apa pendapat anda? Sekali lagi tinggalkan komen anda. Siapakah pilihan anda yang anda ingin lihat untuk menjadi Ketua Menteri Sabah menukarkan Haji G? Ada yang pelik lagi tau. Ada pelik lagi. Ada calon. Tadi ada saya kata calon untuk jadi TYT yang dicadangkan Musa Aman. Tapi saya tidak setuju Musa Aman. Tiba-tiba ada orang komen saya. Bilang apa? Apa kata kalau si Safi Afdal sejalah jadi TYT? Wow, kalau Safi Afdal jadi TYT itu luar biasa. Tapi tidak mustahil. Kalau itulah pengaturan politik, kau ambil ketua menteri, aku ambil TYT. Kau jadi timbalan ketua menteri, aku jadi menteri ini. Begitulah, itu permainan politik biasalah. Biasa semua permainan politik begitu. Okey, jadi sekali lagi, adakah anda bersetuju sekiranya Pairin Kitingan pula yang akan menjadi Ketua Menteri Sabah sekali lagi? Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian, benda paling memalukan di dunia ini adalah apabila kita pura-pura paling suci, paling murni, paling kau lah yang paling baik ke apakah, tapi terkantoi pula kau rupanya kepala segala pemfitnah. Kau rupanya
Pemfitnah lah. Lepas itu tapi bagus juga lah. Manusia-manusia kuat fitnah nih, rasanya orang terlalu banyak duit. Kenapa? Sanggup untuk hilang berjuta-juta ringgit. 1,3 juta, 300.000, 200.000, 40.000, macam-macam lah jumlah. Sanggup hilang demi untuk supaya dapat memfitnah. Supaya dapat memfitnah pertama. Kedua, supaya puas hati lah. Yang lahabaunya pula manusia-manusia walaun nih, cepat betul dorang percaya. Apa aja dicakap semua percaya. Cakap A percaya, cakap B percaya, walaupun dah ada fakta, walaupun dah ada bukti, cakap saja percaya aja. Ya lah, biasalah, lantak kamu lah, kepala otak kamu kan, jadi lantak kamu lah. Lantak kamu lah. Yang penting saya mau nasihati kepada kawan-kawan yang beragama, apa saja agama kamu, jangan ikut orang yang suka fitnah. Nanti lama-lama kamu pun suka fitnah. Lepas itu bila kamu sudah suka fitnah, lama-lama kamu pun jadi kepala fitnah juga. Apa jadi Muhyiddin Yassin kalah di mahkamah kerana memfitnah Lim Guan Eng. Memfitnah Lim Guan Eng, kata macam-macam lah dia kata tentang Lim Guan Eng, dan akhirnya mahkamah mendapati bahawa Muhyiddin Yassin adalah pemfitnah. Dia penipu besar, pemfitnah besar. Apa yang tak besar? Dia punya saman tu bukan kecil tau, 1,35 juta kena saman. Disuruh bayar kepada Lim Guan Eng. Itulah kamu Muhyiddin, kamu suka betul kasih jadi orang-orang di AP ni kaya. Betul. Orang-orang PAS, orang-orang bersatu. Dulu si Papagamu. Papagamu suka betul diorang ini kasih kaya orang-orang PAS. Suka kasih kaya orang PKR. Sebab diorang fitnah, lepas tu bayar, kalah bayarlah, kaya bayar, kalah bayar. Bagus jugalah. Lim Guan Eng diam-diam saja dapat 1,35 juta. Bagus lah Muhyiddin Yassin ni punya geng memang bagus. Teruskan memfitnah supaya kamu makin jadi papa kendana. Tapi ingat, nanti kalau sudah kiamat nanti, apabila kiamat nanti, kena jawab dengan Tuhan tau. Kena jawab dengan Tuhan. Kalau di mahkamah dunia pun kalah, rasakan nanti di mahkamah dunia apa perasaan. Ingat, dosa memfitnah itu bukan kecil. Besar tu, besar sangat. Okey, jadi Muhyiddin Yassin telah kalah di mahkamah kerana memfitnah Lim Guan Eng. Dan sekarang terbukti bahawa memang Muhyiddin pun kaki fitnah. Ini mahkamah yang tentukan tau, bukan orang kampung saya yang tentukan. Jadi sekarang Muhyiddin Yassin pun memang sudah sah menjadi ahli kelab pemfitnah. Itulah mentor saya dulu kata, jangan suka kawan dengan orang pemfitnah. Nanti lama-lama jadi fitnah, nanti lama-lama pun jadi kaki fitnah. Itulah Muhyiddin Yassin kan. Dia sekarang ini berkawan dengan orang-orang yang pernah kena saman fitnah. Akhirnya dia pun kena calit jugalah dengan bau fitnah. Aduh, pening kepala. Ini baru satu. Banyak lagi kes mahkamah yang Muhyiddin Yassin bakal hadapi ni, yang sedang hadapi sekarang. Okey, so apapun Muhyiddin Yassin mengarahkan dia punya lawyer dia supaya buat rayuan. Buat rayuan supaya dibatalkan kerana dia yakin dia tidak memfitnah. Minta maaf tuan-tuan dan puan-puan. Benda yang memang ada fakta sukar untuk menang. Apatah lagi kalau memang Lim Guan Eng ada bukti dia. Apatah lagi kalau Lim Guan Eng ada bukti, dia bukan dia yang tiada tanda tangan dia, siapa menteri waktu itu, batu bil, macam-macam lah. Silap-silap Muhyiddin Yassin hanya buang duit saja untuk melawan balik ataupun apalah. Dan saya fikir satu benda, faktanya ialah kalau Muhyiddin Yassin memang yakin betul dia tidak salah, saya rasa dia pasti
tidak akan serta-merta untuk menurunkan fitnah dia itu di Facebook dia itu, dia turunkan dari media sosial dia itu, dia tidak akan turunkan dia punya kenyataan itu, ataupun dia tidak akan kasih buka lah serta-merta. Tapi kerana serta-merta dia buka dia punya hantaran itu, maksudnya dia betul tahu lah itu dia salah kan. Aduh, ketahuan kantoi salah, terpaksa buang lah dia punya post. Oke, tinggalkan komen anda dan nanti Suara Rakyat berkembali channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysia aku, kita jaga kita jumpa lagi. Bye bye. Salam sejahtera Malaysia. Dengan nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Oh, tubis pula begini. Oke, tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian. Sekali ini saya mau educate lah. Saya mau educate orang-orang yang bakal pergi mengundi, yang sudah pernah mengundi. Saya mau bagi tahu kamu apa sebenarnya tugas utama MP, ya? Tugas utama ahli parlimen. Kamu tahukah apa tugas utama ahli parlimen? Tugas utama ahli parlimen menjadi wakil rakyat. Menjadi wakil rakyat. Bagi anda yang ada pendapat sendiri, anda boleh komen pada pendapat anda. Apa tugas utama wakil rakyat ataupun ahli parlimen? MP ni, apa tugas utama diorang ni? Bagi saya, tugas utama ahli parlimen atau kita sebut selalu MP adalah wakil rakyat. Sebagai suara rakyat. Mereka ini dibayar dengan allowance yang sangat tinggi. Kamu tahu tak berapa gaji diorang? Sangat tinggi, besar gaji diorang itu. Untuk membawa suara rakyat ke parlimen. Untuk menjelaskan masalah-masalah rakyat di tempat masing-masing kepada parlimen. Untuk mendapatkan bantuan daripada kerajaan di parlimen. Itu tugas utama ahli parlimen. Malangnya, tuan-tuan dan puan-puan, ketika anda mengundi, anda tak pernah fikir tentang benda ni kah? Pernahkah anda mempertimbangkan bahawa orang yang bakal anda undi itu masih mampukah kualiti diorang untuk jadi suara bagi anda? Inilah yang saya heran apabila orang mengundi pembangkang Perikatan Nasional. Pelik juga. Kenapa orang undi PN yang sekarang ni nampak macam tiada kualiti ni? Aduh, macam tiada kualiti. Kenapa saya kata tiada kualiti? Benda yang diorang buat, yang diorang bahaskan di parlimen, benda yang tidak ada kena-mengena pun dengan diorang punya MP, diorang punya parlimen. Dulu tahu, benda yang paling saya rasa lucu, sampai sekarang saya susah move on. Kenapa baju pramugari, baju nurse, kenapa baju-baju itu perlu untuk dipersoalkan? Itu pula mau dibahas. Aduh, maai, pening kepala aku. Ya, kalau mau ditambahkan allowance sebab untuk beli baju itu okey. Tapi kalau susah mau move on lah, ini memang betul. Kedua, apalagi yang diorang cakap, perkataan-perkataan yang sudah pun memang sudah lama dipakai tapi jarang dipakai. Terutamanya oleh ahli-ahli parlimen Perikatan Nasional yang memang dah suka baca buku. Memang dah suka baca buku, diorang suka tengok TikTok, suka tengok WhatsApp sebagai rujukan. Itulah. Word ketimbang pun jadi isu. Benda tu pula dipertanyakan. Yang sepatutnya disebut adalah masalah rakyat. Apalagi tiba-tiba dipersoalkan pula, ditanya kenapa PMX ambil gaji. Suka hatilah Anwar Ibrahim mau ambil atau tidak, apa kena mengena dengan kamu. Lepas tu dituduh pula, dipersamakan pula. Tuan Ibrahim Tuan Man lah ni.
Tuan Ibrahim Tuan Man, waktu dia punya sesi untuk berbahas, entah dia bukan bahaskan benda yang sepatutnya. Ambillah masa ni, sepatutnya ambil peluang yang betul ni untuk rakyat. Bukan tanya tentang tak ambil gaji. Ini tiba-tiba Tuan Ibrahim Tuan Man, lepas tu dia dia buat perbandingan pula. Seolah-olah dia buat perbandingan pula. Anwar Ibrahim dengan Rasulullah. Lepas itu orang di belakang dia, di tepi dia seluruh banyaklah orang ketawa. Kenapa? Kamu badut kah, Pak? Sepatutnya pembangkang ini adalah tugas dia semak dan imbang. Sepatutnya semak dan imbang buat balance di dalam isu ataupun polisi-polisi kerajaan. Mereka sepatutnya semak dan imbang. Bukan jadi badut. Ini sekarang sudah jadi badut. Kenapa? Datang pergi parlimen bukan untuk diketawakan, untuk mentertawakan, bukan. Parlimen itu bukan tempat sarang orang-orang badut. Ya, parlimen itu bukan tempat untuk orang-orang badut. Bukan tempat untuk orang-orang yang suka mentertawakan orang. Bukan. Parlimen itu tempat manusia-manusia bijak. Parlimen itu tempat manusia bijak. Jadi bagi anda yang mau memilih manusia bijak, pastikan anda pilih manusia yang betul-betul bijak, bukan badut-badut. Bukan yang datang sana hanya untuk cerita benda-benda badut. Tak begitu ya. Jadi saya haraplah rakyat Malaysia, saya harap anda makin bijak. Makin bijak. Jangan makin tak bijak. Jangan pikir yang penting undi dia. Bukan. Fikir jangka panjang, ya, fikir jangka panjang. Fikir jangka panjang. Jadi kalau mau undi, fikirlah baik-baik, ya. Okey, Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia, Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Hai, pelik-pelik juga kadang-kadang orang-orang yang tak faham, yang sok faham, yang perasan faham, yang pura-pura faham tapi tak faham, tak tahu apa-apa pun. Baru-baru ini Fashion Valet menjadi perhatian kerana disiasat oleh SPRM. Tiba-tiba adalah orang komen saya, adalah orang cuba untuk terkam saya. Kata Perdana Menteri itu memang gila menyiasat. Gila menyiasat. Apa maksud kau gila menyiasat? Pertama sekali, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memang tu kerja dia. Kami tinggal di negara Malaysia. Kamu tinggal di negara mana? Terpulang kepada kamu lah. Kalau kamu bukan milik Malaysia, itu terpulang kepada kamu. Tapi kami tinggal di Malaysia. Kami mau Perdana Menteri seperti Datuk Seri Anwar Ibrahim yang buat kerja dengan betul. Kalau anda tidak suka macam begitu, anda buatlah di negara anda sendiri, di negeri anda sendiri. Di mana anda mau buatlah. Tapi kami mau ada Perdana Menteri macam Datuk Seri Anwar Ibrahim. Bagus pula begini. Terang pula kalau tutup lampu tu. Kami mau Datuk Seri Anwar Ibrahim buat kerja dia. Dan kedua, duit ni bukan duit mak bapak diorang. Bukan duit kau, bukan duit bapak kau, bukan duit mak kau, bukan duit macing kau, bukan duit. Ini bukan duit kamu. Ini duit Malaysia, negara Malaysia, duit negara, duit rakyat yang sepatutnya digunakan untuk pembangunan. Kalau rugi memang perlu disiasatlah. Jadi janganlah meroyan dulu. Ini baru siasatan. Salam sejahtera Malaysia. Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian. Minggu ini benda yang paling hot, benda yang paling panas ialah berkenaan dengan kes penyelewengan, bukan penyelewengan lah. Kes kerugian besar. Kes kerugian besar untuk yang disebut sebagai platform e-dagang Fashion Valet. Datin Vivi Yusof
dan Datuk Fadzarudin Shah Anwar. Dua orang inilah yang menjadi perhatian Malaysia sekarang. Terbaru, ini keputusan terbaru untuk Fashion Valet ni. Proses rakaman percakapan VV Fadzarudin disambung esok. Ini daripada Harian Metro. Proses mengambil keterangan pengasas platform e-dagang Fashion Valet, Datin VV Yusof dan Datuk Fadzarudin Shah Anwar di Ibu Pejabat Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM akan bersambung esok. Ini bila punya berita ni. Kita tengok dulu 5 November, maksudnya hari inilah. Hari ini akan bersambung dia punya proses siasatan ni lah, atau keterangan. Menurut sumber, proses rakaman percakapan itu adalah bagi membantu siasatan mengikut Seksyen 18 Akta SPRM 2009. Difahamkan proses ambil keterangan itu dijangka akan selesai pada jam 10 malam. Pasangan terbabit sebelum itu telah hadir di Ibu Pejabat SPRM pada jam 2.30 petang. Kehadiran mereka disahkan sendiri oleh Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki. Ia susulan daripada laporan kerugian pelaburan dana Hazanah Nasional Berhad Hazanah dan permodalan nasional berhad PNB dalam Fashion Valet yang berjumlah 43.9 juta. Luar biasa kerugian ini. Ini memang luar biasa. Kerugian 43.9 juta ini memang satu yang sangat luar biasa di dalam perniagaan. Lagi pula Fashion Valet ni apa dia punya portfolio sebenarnya. Apa dia punya ni memang agak luar biasa lah. Sebab itu disiasat oleh SPRM. Jangan pula lepas ni kata Anwar Ibrahim ni gila menyiasat. Tidak, ini duit negara Malaysia, duit negara Malaysia. Kalau duit mama kau, duit bapa kau, duit nenek kau, duit aki kau, suka hati kamu lah. Mau buat apa buatlah. Kamu mau buang kah, mau bakar kah, mau apa, mau beli apa, mau labur di mana, suka hati kamu lah. Itu kamu punya duit. Mak bapa kamu punya duit, datuk nenek engkau punya duit. Tapi ini duit rakyat Malaysia, duit negara. Memanglah kena siasat. Datuk Seri Anwar Ibrahim dibayar gaji, yang dia tidak ambil gaji, dia ambil allowance saja. Dibayar untuk buat kerja ni. Kenapa kamu suka kah dia jadi Perdana Menteri yang gaji buta? Kamu mau dia jadi Perdana Menteri yang membiarkan saja benda-benda begini kah? Aduh, sebab itulah rakyat Malaysia pilih Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri. Supaya dia boleh buat kerja betul. Supaya dia boleh buat kerja yang sebenar-benarnya sebagai seorang Perdana Menteri. Jangan pula kamu, kalau memang kamu suka Perdana Menteri yang tidak suka buat siasatan, kalau memang kamu suka Perdana Menteri yang tidak suka buat kerja, kamu buatlah cipta negara sendiri. Kami di Malaysia, kami suka Perdana Menteri yang buat kerja dengan betul. Kami di Malaysia mau Perdana Menteri kami yang memang bijak menyelesaikan masalah-masalah keuangan, terutamanya masalah itu melibatkan wang negara, wang rakyat. Kalau kamu tidak suka, terpulang pada kamu lah. Itu hal kamu. Kamu membuat negeri kamu terpulang. Tapi ini negara Malaysia. Pasangan suami isteri itu antara 6 individu yang dirakam percakapan. Susulan pegawai penyiasat menyerbu 4 lokasi termasuk sebuah kementerian semalam. Sebelum itu, pegawai penyiasat SPRM menyerbu pejabat Fashion Valet dikaitkan. Selain Fashion Valet, turut diserbu secara serentak adalah Kementerian Kewangan, MOF dan Hazanah dan PNB. Terbaik, inilah yang kita mau. Alang-alang kasih bersih semua termasuk di atas-atasannya. Jangan bersihkan bilis-bilis saja. Yang perlu dicari kepalanya, naga-naganya, jerung-jerungnya. Habis. Memang perlu bergagar lah. Orang-orang yang memang perlu bergagar, perlulah bergagar. Kalau dia tidak buat salah, apa mau takut kan? Apa mau takut? Tapi kalau memang
ada salah, memang patut takutlah. Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like, dan share. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Seperti biasa, gandingan di antara polis di Raja Malaysia, Ketua Polis di Raja Malaysia dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim adalah gandingan paling hebat pernah tercipta. Gandingan Polis di Raja Malaysia dan juga kepimpinan negara Malaysia sekarang ini memang pernah hebat, pernah tercipta. Itu saya berani sahkan. Saya berani sahkan kerana belum pernah ada mana-mana pemimpin Perdana Menteri yang lebih berani, yang lebih bagus bekerjasama dengan mana-mana PDRM lah. Okay. Terbaru, Ketua Polis Negara Tan Sri Razaruddin Hussein memberikan amaran, membuat pengumuman ya. Dengar baik-baik bagi anda yang berkenaan. Negara Malaysia bukan macam dulu lagi, yang mana ramai orang ambil kesempatan. Tapi sekarang negara Malaysia dipimpin oleh Perdana Menteri yang bagus, Ketua Polis Negara yang bagus. Dulu pun bagus, tapi kali ini gandingan dia memang tindakan tanpa amaran akan diambil terhadap anggota atau pegawai polis di Raja Malaysia yang melanggar undang-undang. Tak kisahlah kau polis pangkat mana pun, kalau langgar undang-undang kena juga. Ini memang bagus betul. Ketua Polis Negara Tan Sri Razaruddin Hussein berkata PDRM sudah berkali-kali memberi amaran supaya anggotanya tidak melakukan sebarang perbuatan melanggar undang-undang bagi menjaga nama baik pasukan. Namun masih terdapat segelintir yang tidak mengindahkan amaran itu. Saya setuju, Ketua Polis Negara ambillah tindakan. Kalau sudah diberi amaran, ambil tindakan teruslah. Baru dorang tahu tinggi langit ni rendah kah, tinggi kah, baru tahu. Ketua Polis Negara memberikan amaran, memberikan pemberitahuan, bukan lagi amaran. Ini memang terus akan diambil tindakan. Tidak ada lagi amaran. Tidak ada lagi amaran lepas ni. Action speak louder than word. Jadi katanya, tindakan tegas akan diambil menggunakan undang-undang sedia ada jika terdapat anggota atau pegawai yang melakukan perbuatan menyalahi undang-undang. Katanya ketika dihubungi di sini hari ini. Beliau berkata demikian ketika mengulas mengenai 4 anggota ditahan. 4 anggota ditahan kerana disyaki mencuri barang kemas milik wanita yang ditemukan mati akibat sakit jantung dalam kereta di parkir kondominium di Setapak 1 Oktober lalu. Jadi selepas ini tak kisahlah apa yang kamu buat, tak kiralah apa kamu buat, ingat baik-baik. Ketua Polis Negara kita, Ketua Polis Negara yang memang bukan main-main ya. Beliau berkata Jabatan Integriti dan Pematuhan Standard JIPS Bukit Aman sedang meneliti rekod perkhidmatan 4 anggota yang ditahan itu sebagai sebahagian daripada siasatan. Sementara itu, Ketua Polis Kuala Lumpur Datuk Rusdi Muhammad Isa berkata kertas siasatan kes berkenaan telah dirujuk kepada Pejabat Timbalan Pendakwa Raya untuk tindakan lanjut. 4 anggota berkenaan sudah dibebaskan selepas tempoh reman mereka tamat. Jadi sebelum ini Rusdi pada Jumaat memaklumkan 4 konstabel polis hingga kopral berusia dalam lingkungan 28 hingga 35 tahun ditahan di sekitar Setapak untuk membantu siasatan kes berkenaan. Menurut beliau, kes pada awalnya diklasifikasikan sebagai kertas inkuiri polis KIP dan selepas memperoleh beberapa keterangan, pihak polis telah mengklasifikasikan semula di bawah Seksyen 379 Kanun Keseksaan. Susulan penahanan itu, polis merampas sekeping resit dan seketul logam berwarna kekuningan berat anggaran 11.52 gram. Tahniah diucapkan kepada Polis Diraja Malaysia. Tahniah diucapkan kepada kepimpinan negara Malaysia. Tahniah diucapkan kepada Ketua Polis Negara. Memang hebat. Kita jumpa lagi. Bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Akhirnya ada orang berani tegur Hadi Awang supaya berehat, bersara, letak jawatan, berhenti daripada berpolitik lagi. Jangan sampai engkau mengajar ajaran sesat pula.
Apa pendapat anda? Anda setujukah? Anda setujukah dengan komen, nasihat daripada bekas pemimpin PAS ini? Yang bagi nasihat ini bukan orang calang-calang tau. Dia bekas pemimpin PAS, dia bekas YDP yang dipertua Yayasan Dakwah Islamiyah Malaysia Yadim. Paling best, paling saya terkejut apabila dia kata, Hadi Awang patut berehat. Patut berehat dah. Tapi pengikut dia angkat dia. Pengikut Hadi Awang mengangkat Hadi Awang sampai ke tahap dewa. Sampai ke tahap dewa. Sampai sesiapa pun tak berani nak nasihat dia supaya berehat. Wow, itu bekas pemimpin PAS sendiri yang beritahu. Wah, Hadi Awang patutlah letak jawatan, bersarang. Jangan lagi main politik. Dan jangan lagi lah untuk buat sampai negara makin pening kepala. Makin tak keruan sekarang ini. Aduh, apa pendapat anda? Hadi Awang patut letak jawatan dan berehat. Ini berlaku selepas mimpi dia berjumpa dengan Rasulullah yang memang sekarang ini hangat di seluruh Malaysia. Sampai bekas pemimpin PAS, Datuk Muhammad Nokai Ahmad. Siapa dia ni? Bekas yang dipertua Yayasan Dakwah Islamiyah Malaysia atau Yadim. Dia kata, tiada yang berani untuk nasihatkan Hadi Awang. Walaupun Hadi Awang memang sepatutnya sudah lama patut untuk supaya dia berehat. Apa maksud berehat? Letak jawatan. Apa maksud letak jawatan? Berhentilah daripada buat onar lah, buat heboh, buat kecoh, buat semua orang makin bengong ni. Yang terbaru ini yang memang betul-betul ini saya pun tidak faham. Oleh kerana saya bukan agama Islam, jadi saya tidak fahamlah apa implikasi dia, apa hukum dia berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW di dalam mimpi. Sampai bekas pemimpin PAS ini, iaitu juga bekas YDP Yayasan Dakwah Islamiyah ini, iaitu Datuk Muhammad Nakai Ahmad ini, dia kata, tanda-tanda awal ajaran sesat ialah wujud ajaran baru. Wujud ajaran baru itu diambil daripada mimpi bertemu dengan Nabi dan menerima arahan. Kita harap-harap, jangan pula tiba-tiba Hadi Awang kata dia terima arahan daripada Nabi Muhammad SAW. Kita harap-harap janganlah. Sebab menurut Datuk Muhammad Nakai Ahmad ni, tanda awal ajaran sesat ialah wujud ajaran baru diambil daripada mimpi yang bertemu dengan Nabi SAW dan menerima arahan. Kita risau itu berlaku pula. Risau itu berlaku. Jadi jangan sampai orang-orang yang jahil, yang tak tahu apa-apa, yang bukan tak tahu apa-apa lah, yang sudah ada ikatan dengan Hadi Awang. Akhirnya apa aja dia cakap ikut je. Apa saja dia cakap ikut je. Semua orang salah, semua mufti salah, semua orang-orang yang patut sebenarnya untuk didengar dia punya nasihat semua salah. Yang betul hanya satu iaitu Hadi Awang. Satu-satunya yang betul Hadi Awang. Jangan sampai begitu ya. Kalau sampai begitu, memang masalah besar. Memang masalah besar dan patut untuk dihentikan segera. Okey? So, saya setuju. Bukan kerana pasal mimpi ke apa, tidak. Tapi saya setuju untuk Hadi Awang letak jawatan, berehat, bersara daripada politik kerana dia sudah semakin tua. Dia sudah semakin tua dan pada pendapat saya Hadi Awang tidak mampu lagi menggalas tanggungjawab dia sebagai ahli parlimen. Kenapa? Sudah terbukti berpuluh-puluh kali dia tidak datang parlimen sejak dia jadi ahli parlimen.
Kenapa lagi perlu dia jadi ahli parlimen kalau sudah dia tidak mampu untuk jadi ahli parlimen? Ini yang menjadikan lebih pelik, lebih parah, lebih mengejutkan. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysia aku. Kita jaga kita. Kita jumpa lagi, bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Benda yang paling panas ya setakat ini, benda yang paling panas untuk minggu ini. Benda yang paling panas untuk minggu ini salah satunya ialah tentang permohonan maaf Najib Razak. Permohonan maaf Najib Razak. Minggu lalu agaknya tiba-tiba Malaysia dikejutkan dengan kenyataan secara terbuka permohonan maaf Najib Razak di atas apa yang berlaku pada 1MDB. Semua haru biru. UMNO haru biru. Semualah peminat-peminat Najib haru biru, makcik-makcik, nenek-nenek, yaki-yaki, siapa lagi, atuk-atuk, uncle-uncle, penyokong Najib, semua jadi haru biru. Terkejut. Benda tu memang betul lah. Tapi bukan itu yang paling hebat. Yang paling hebat adalah ketika Datuk Seri Anwar Ibrahim keluarlah berita yang tajuk dia PMX, Anwar Ibrahim terima permohonan maaf Najib Razak. Tu aku tahu dah. Ini mesti walaun. Semua orang akan muncul entah berjelah-jelah lah, batu orang. Ini memang kena kritik habis lah ni. Minta maaf, Anda salah faham. Rupa-rupanya apa yang disebut oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim melalui kenyataannya secara rasmi di dalam official social media dia tu, dia bukan kata dia terima permohonan maaf, tapi dia kata dia terima baik permohonan maaf itu. Berbeza di antara menerima permohonan maaf dan menerima baik permohonan maaf. Berbeza, tuan-tuan dan puan-puan. Datuk Seri Anwar Ibrahim bukan mengampuni kesalahan Najib Razak in term of undang-undang. Jangan salah faham. Selama ini yang paling konsisten melawan ketidakbetulan, melawan semua salah-salahku di dalam 1MDB, yang paling konsisten adalah Datuk Seri Anwar Ibrahim. Memang tidak logik, tidak masuk akal apabila tiba-tiba lah konon-konon lah orang mula Anwar Ibrahim memaafkan, memberikan pengampunan kepada Najib Razak. Tidak, kamu salah faham. Lagipun apa kuasa Anwar Ibrahim untuk memaafkan dia? Kita ada undang-undang yang berlaku ni bukan kecil-kecil. 1MDB bukan kecil-kecil, berbilion-bilion yang menyebabkan negara kerugian, rakyat kerugian. Semua orang terjejas kerana hutang daripada 1MDB ni. Jadi apa kena mengenal pula dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim? Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata dia menerima baik permohonan maaf. Maksudnya dia okey lah. Okey. Macam kau jugalah. Bila orang minta maaf kepada orang lain, bukan kau yang maafkan, tapi kau menerima baik. Maksudnya kau gembiralah dia tu sudah berubah. Kau gembiralah dia itu sudah bertobat. Kau gembiralah dia itu sudah sedar. Kau gembiralah bahwa dia itu sudah berbaik dengan masa lampau dia. Itu begitu ya tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Kemudian bagaimana pula dengan nanti kes mahkamah? Sudah terbukti pun. Selepas Datuk Seri Najib Tun Razak minta maaf, apa yang terjadi? Dia dilepaskan? Tidak. Kamu silap. Dia tidak dibebaskan. Malah dia memang telah pun diarahkan untuk membela diri di mahkamah. Maksudnya tiada campur tangan daripada Anwar Ibrahim. Siapa yang kata Datuk Seri Anwar Ibrahim campur tangan tu? Temakanlah kamu, ludah kamu sendiri, ambil kamu. Sudahlah memfitnah.
Bertobatlah cepat-cepat. Yang suka memfitnah itu bertobat cepat-cepat ya. Oke, jadi adakah PMX tiba-tiba berubah selepas bergabung dengan Perikatan Nasional dengan Barisan Nasional? Minta maaf, tidak. PMX Datuk Seri Anwar Ibrahim masih sama dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dia akan lawan rasuah sampai selama-lamanya. Bagi anda yang memang sudah takut, terbaik bertobat cepat ya. Bertaubat cepat-cepat, pergi sembayanglah. Bagi anda yang Kristian, pergi sembayang di gereja, minta ampun cepat-cepat. Nah, begitu. Oke, Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like, dan share. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Akhirnya ada orang berani tegur Hadi Awang supaya berehat, bersara, letak jawatan, berhenti daripada berpolitik lagi. Jangan sampai engkau mengajar ajaran sesat pula. Apa pendapat anda? Anda setujukah dengan komen, nasihat daripada bekas pemimpin PAS ini? Yang bagi nasihat ini bukan orang calang-calang tau. Dia bekas pemimpin PAS, dia bekas YDP yang dipertua Yayasan Dakwah Islamiyah Malaysia Yadim. Paling best, paling saya terkejut apabila dia kata, Hadi Awang patut berehat. Patut berehat dah. Tapi pengikut dia angkat dia. Pengikut Hadi Awang mengangkat Hadi Awang sampai ke tahap dewa. Sampai sesiapa pun tak berani nak nasihat dia supaya berehat. Wow, itu bekas pemimpin PAS sendiri yang beritahu. Hadi Awang patutlah letak jawatan, bersarang, jangan lagi main politik, dan jangan lagi lah untuk buat sampai negara makin pening kepala. Makin tak keruan sekarang ini. Aduh, apa pendapat anda? Hadi Awang patut letak jawatan dan berehat. Ini berlaku selepas mimpi dia berjumpa dengan Rasulullah yang memang sekarang ini hangat di seluruh Malaysia. Sampai bekas pemimpin PAS, Datuk Muhammad Nokai Ahmad. Siapa dia ni? Bekas yang dipertua Yayasan Dakwah Islamiyah Malaysia atau Yadim. Dia kata, tiada yang berani untuk nasihatkan Hadi Awang. Walaupun Hadi Awang memang sepatutnya sudah lama patut untuk supaya dia berehat. Apa maksud berehat? Letak jawatan. Apa maksud letak jawatan? Berhentilah daripada buat onar lah, buat heboh, buat kecoh, buat semua orang makin bengong ni. Yang terbaru ini yang memang betul-betul ini saya pun tidak faham. Oleh kerana saya bukan agama Islam, jadi saya tidak fahamlah apa implikasi dia, apa hukum dia berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW di dalam mimpi. Sampai bekas pemimpin PAS ini, iaitu juga bekas YDP Yayasan Dakwah Islamiyah ini, iaitu Datuk Muhammad Nakai Ahmad ini, dia kata, tanda-tanda awal ajaran sesat ialah wujud ajaran baru. Wujud ajaran baru itu diambil daripada mimpi bertemu dengan Nabi dan menerima arahan. Kita harap-harap jangan pula tiba-tiba Hadi Awang kata dia terima arahan daripada Nabi Muhammad SAW. Kita harap-harap janganlah. Sebab menurut Datuk Muhammad Nakai Ahmad ni, tanda awal ajaran sesat ialah wujud ajaran baru diambil daripada mimpi yang bertemu dengan Nabi SAW dan menerima arahan. Kita risau itu berlaku pula. Risau itu berlaku. Jadi jangan sampai orang-orang yang jahil, yang tak tahu apa-apa, yang bukan tak tahu apa-apa lah, yang sudah ada ikatan dengan
Hadi Awang. Akhirnya apa aja dia cakap ikut saja. Apa saja dia cakap ikut saja. Semua orang salah. Semua mufti salah. Semua orang-orang yang patut sebenarnya untuk didengar dia punya nasihat semua salah. Yang betul hanya satu, yaitu Hadi Awang. Satu-satunya yang betul Hadi Awang. Jangan sampai begitu ya. Kalau sampai begitu, memang masalah besar. Memang masalah besar dan patut untuk dihentikan segera. Okey. So, saya setuju. Bukan kerana pasal mimpi ke apa, tidak. Tapi saya setuju untuk Hadi Awang letak jawatan, berehat, bersara daripada politik kerana dia sudah semakin tua. Dia sudah semakin tua dan pada pendapat saya Hadi Awang tidak mampu lagi menggalas tanggungjawab dia sebagai ahli parlimen. Kenapa? Sudah terbukti berpuluh-puluh kali dia tidak datang parlimen sejak dia jadi ahli parlimen. Kenapa lagi perlu dia jadi ahli parlimen kalau sudah dia tidak mampu untuk jadi ahli parlimen? Ini yang menjadikan lebih pelik, lebih parah, lebih mengejutkan. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysia aku. Kita jaga kita. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera. Selamat pagi tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian. Saya nih bukan orang yang suka sangat untuk rasa excited ke. Okey, terus bersama-sama dalam video ini. Sebab kita akan bahas benda yang paling seronok, paling menarik. Saya challenge anda untuk jangan ketawa. Jangan ketawa, tapi saya lebih dahulu ketawa kot. Kenapa? Apa yang kita bercakap ni? Memang MP Perikatan Nasional ni memang kadang-kadang diorang ini seolah-olah otak masuk air. Otak masuk air. Aduh. Apa tidaknya? Kita mau cakap ni beberapa MP daripada pembangkang ni. Daripada Perikatan Nasional yang seolah-olah masuk air otak ni. MP Pendang, MP Langkawi. Paling lucu MP Langkawi. Kejap lagi aku bagi tahu kamu. Lepas tu ketua kepada pembangkang. Walaupun dia bukan ketua pembangkang, tapi macam dia ni tahap dewa ni. MP Pendang, MP Langkawi, Hadi Awang, memang hebatlah orang-orang ni. Rata-rata MP pembangkang ni yang paling pelik, mereka ni suka gunakan apa? TikTok dan WhatsApp untuk jadi rujukan harian tahu. Aku pun tak faham. Macam mana pengundi-pengundi boleh percaya dengan manusia-manusia begini ni. Yang tengok TikTok, tengok WhatsApp sebagai rujukan. Lepas itu mentang-mentang lah hampa dapat immunity, boleh cakap apa yang hampa suka dekat parlimen, suka aja cakap dengan hanya berdasarkan kepada WhatsApp, TikTok, dengan apa lagi? Macam-macam lah, Instagram kah, Twitter, X kah, apa-apalah. Yang aku heran, macam mana manusia MP begini ni? Kenapa orang percaya dengan mereka ni? Tak pastilah. MP Pendang. MP Pendang lagi ni nombor satu parah. Tiba-tiba dia kata dekat Dewan Rakyat, dia kata ada bekas menteri DAP ada 94 juta ringgit ditemui di rumah. Alih-alih SPRM, ketua pesuruhjaya SPRM menafikan benda tu. Rupa-rupanya makcik-makcik, tuan-tuan dan puan, benda ni kes lama. Dan kes ini sudah diklasifikasi tak ada apa-apa berlaku pun. Tak ada berlaku apa-apa. Tidak dapat dibuktikan, tiada. Jadi, barulah MP Pendang ini tiba-tiba seolah-olah dia tak tahu apa-apa langsung apa yang berlaku dekat Malaysia. Seolah-olah dia tak tahu apa-apa langsung, dia keluarkan benda ni semula. Dia kena betul lah kali ini. MP Langkawi. MP Langkawi pelik bin ajaib diorang ni. Saya pun tak faham macam mana Mahathir boleh kalah dengan dia. Saya pun tidak dapat faham, tidak dapat saya hadam macam mana
MP Langkawi yang ada sekarang ini boleh kalahkan Mahathir. Saya pun dah dapat tahu. Beyond my understanding, memang beyond my comprehend. Terbaru tahu. Dia kata sepatutnya kerajaan ambil alih Hotel GISB Langkawi dan tukar kepada Museum Agama Sesat. Lepas tu Reyes berdiri. Reyes ni bukan orang Islam tau. Reyes dia berdiri dan dia perbetulkan. Dia kata apa? Bukan agama sesat, ajaran sesat. Aduh maai. MP ajaran sesat dengan agama sesat pun kau tak tahu untuk bezakan. Memang betul pelik lah. Lepas tu apa lagi? Masihkah kamu ingat? Jangan gelak. Masihkah anda ingat bahawa MP daripada Langkawi ini jugalah yang pernah kasih apa? Yang pernah kasih cadang buat MRT dari Alostar, dari Kota Star sampai Langkawi. Dari Kota Star sampai Langkawi buat MRT. Aduh. Aduh, buat jambatan masih okey kot. Buat MRT. Okey lah. Luar biasa. Hadiah Wang. Haji Hadiah Wang memang paling best Hadiah Wang lah. Dia ni jarang datang ke parlimen. Kenapa? Ya mungkin alasan dia kerana dia uzur lah. Mungkin lah. Sebab ya kita boleh terima dia uzur. Tapi tahu tak? Anwar Ibrahim dengan Hadiah Wang umur diorang rupanya hampir sebaya. Tak jauh mana pun beza. Mungkin 3-4 tahun beza. Tapi Anwar Ibrahim belusuk dunia jalan sana jalan sini untuk mampu untuk cari kita punya investor supaya negara Malaysia dapat ekonomi yang bagus. Pada masa yang sama Hadiah Wang kalau dia boleh datang parlimen itu satu yang miracle tau. Dapat datang ke parlimen itu benda yang miracle. Tak tahu kenapa. Lepas tu ialah paling heran macam mana orang masih boleh undi dia ni. Datang parlimen benda dapat sudah uzur selalu tapi masih undi. Lantak korang lah. Lantak kamu lah. Orang yang undi dia tu memang tak kisah pun. Memang tak kisah sama ada Hadiah Wang dapat datang parlimen kah, tak dapat datang parlimen kah, memang orang tak kisah. Orang tak kisah. Yang penting Hadiah Wang. Yang penting Hadiah Wang. Orang tak kisah kau dapat suarakan kami kah, tidak kah. Yang penting Hadiah Wang. Tak kisah. Tapi lantak kamu lah. Itu pemimpin kamu, bukan pemimpin kami. Jadi teruskan. Memang. Kenapa anda datang pada waktu PMQT? Ini lagi satu pelik ni. Dia suka betul hentam ini. Tapi waktu bertemu dengan Perdana Menteri, waktu PMQT, dia tidak pula datang. Kenapa dia tidak datang? Aku pun tak faham. Memang dia dibayar untuk tidak datang kot. Okey, jadi PMX ni, satu-satunya PMX yang buat ini, satu-satunya Perdana Menteri yang pernah buat, PMX seorang saja yang pernah buat. Setiap minggu dia buat PMQT. Setiap minggu tau. Bukan 2 bulan sekali. Setiap minggu dia buat satu sesi PMQT. Tapi setiap kali itu jugalah Hadiah Wang tak pernah datang sesi ini. Malah ketua-ketua pembangkang, orang-orang besar di dalam pembangkang, kalau tidak silap, diorang tidak pernah datang waktu PMQT. Tak tahu kenapa. Memang diorang dibayar untuk begitu kot. Jadi pada sesi inilah sepatutnya datang dan tanya. Tapi yang pelik dia apa? Waktu Hadiah Wang datang ke parlimen, sudahlah Perdana Menteri waktu tu tiada. Dia datang waktu Perdana Menteri tiada. Lepas tu dia bawa apa? Suara apa? Dia bawa suara parlimen, rakyat parlimen dia. Tidak. Dia pergi tanya pula kenapa Anwar Ibrahim ndak ambil gaji. Aduh, aku pening terus. Apa ni? Ini ahli parlimen ke apa ni? Ahli parlimen sepatutnya dia bawa suara rakyat di parlimen dia. Bukan tanya kenapa ndak ambil gaji. Ndak apalah, lantak kamulah. Suka hati kamulah. Inilah yang berlaku di dalam Perikatan Nasional. Inilah yang berlaku apabila pembangkang memang pandai betul buat kerja. Dengan nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysia aku, kita jaga kita. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Selamat pagi tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian.
ada orang PM saya, ada orang bagi mesej dengan saya, janganlah kutuk Hadi Awang, janganlah kutuk rakan-rakan Hadi Awang, janganlah kutuk. Lepas tu, mana adab kau, hormatlah orang tua. Okey, kita tidak akan kutuk Hadi Awang, kita puji dia. Okey, kita puji dia. Terima kasihlah kepada orang yang sangat prihatin kepada Hadi Awang dan rakan-rakan dia. Saya sangat puji Hadi Awang ni. Betul. Kita puji Hadi Awang. Oh, Hadi Awang memang hebat. Dia memang seorang ahli parlimen tau. Seorang ahli parlimen yang memang hebat. Tapi pertama saya heran jugalah. Kenapa orang undi ataupun orang pilih Hadi Awang? Kenapa ya? Memang dia hebat. Kehebatan dia memang hebat. Hadi Awang ni memang orang undi dia untuk tidak datang ke parlimen. Untuk tidak datang ke parlimen, untuk jarang-jarang datang ke parlimen, untuk malas datang ke parlimen. Paling best untuk supaya setiap kali Perdana Menteri datang di parlimen, dia jangan datang. Oh, memang hebat. Saya puji yang ini. Dia memang hebat. Tugas dia memang supaya tidak datang parlimen. Sebab itu, orang-orang yang undi Hadi Awang ni memang luar biasa hebatnya. Anda memang padu, anda memang hebat. Oh, hebat. Kenapa setiap kali PMX ada di parlimen, mesti Hadi Awang tiada? Oh, setiap kali Hadi Awang tiada, PM ada. PM ada. Yang peliknya. Oh, memanglah ramai orang kata, tapi setiap kali Hadi Awang datang ke parlimen, mesti menteri-menteri semua blok-blok kerajaan ramai tidak ada, blok-blok kerajaan kosong semua. Memanglah Hadi Awang kan hebat. Hadi Awang hebat. Masa dia datang ke parlimen, semua menteri-menteri sibuk kerja dia di luar negara. Sebagai contoh, baru-baru ini Haji Hadi Awang yang rajin itu, yang terbaik itu, yang kamu puji itu, yang kita puji itu, waktu dia datang, waktu itu Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ke negara China untuk cari investor ke negara China. Jadi semua menteri ikut serta untuk ekspor import antarabangsa negara China. Jadi pergilah semua menteri-menteri itu. Dan tu juga ada Hadi Awang pula yang paling rajin dekat parlimen ni. Dia datang ke parlimen. Dan tu jugalah adalah walaun-walaun semua makcik-makcik, pakcik-pakcik yang sangat tidak faham bagaimana kerajaan sepatutnya bekerja. Waktu itulah juga mereka kata apa? Oh, Haji Hadi Awang datang, semua menteri takut. Takut. Aduh. Nah, waktu itu juga Menteri Komunikasi kita, dia pergi ke mana? Dia buat pembentangan di depan Erdogan, mewakili 48 buah negara. Memanglah Perdana Menteri memang sibuk tau. Memang sibuk pergi negara luar untuk buat kerjasama dengan negara luar. Dia keliling seluruh pelosok dunia. Tapi pada masa yang sama dia tak pernah fail untuk datang ke parlimen ketika sesi PMQT. Manakala Haji Hadi Awang kalau dia dapat datang ke parlimen pun keajaiban tau. Memang keajaiban luar biasa. Wah, jadi jangan pula cakap saya tidak puji Hadi Awang. Saya puji Hadi Awang. Tahniahlah. Jadi memang patut semua menteri-menteri tadi itu memang patut balik sebenarnya. Memang patut balik dari negara China. Patut mereka tu tak pergi negara China. Mereka patut serta-merta balik. Dipanggil balik. Oi, balik. Kenapa perlu balik? Sebab nak kena dengar Haji Awang bercakap dekat parlimen. Apa yang dia cakap? Dekat parlimen apa yang dia cakap? Hebat tau. Nanti kita cerita apa Hadi Awang cakap dekat parlimen yang memang hebat. Okey, so lepas ini jangan pula ampadu kata saya tak payung Hadi Awang pula. Saya puji dia. Memang Haji Hadi Awang ini memang hebat. Dia ahli parlimen yang dibayar gaji dan allowance supaya tak datang parlimen. Supaya pada waktu ketika PMX datang, Haji Hadi Awang tak datang. Ketika semua orang sibuk, dia datang ke parlimen.
terbaik. Jadi bagi anda yang mahu terus ada MP yang tak suka datang parlimen, undilah Haji Hadi Awang. Kita puji dia. Tahniah diucapkan kepada semua peminat-peminat Hadi Awang. Teruskan. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Jarang-jarang nak kutuk Perikatan Nasional, tapi hari ni nak kutuk Perikatan Nasional sebab apa yang berlaku dekat Parlimen seminggu ni. First, kita mulakan dengan MP Pendang, MP Langkawi, Haji Hadi dan rata-rata pemimpin pembangkang yang menggunakan sumber TikTok dan juga WhatsApp sebagai rujukan harian. First, kita start dengan MP Pendang. Dia buat dakwaan yang ada bekas Menteri DAP dijumpai 94 juta wang dekat kediaman rumah. Korang kena tahu kenapa dia mention dalam Dewan Rakyat. Sebab dalam Dewan Rakyat, MP ni diorang ada kekebalan tau. Sebab tu MP Jelutong minta dia untuk buktikan dekat luar Dewan. Kalau ada bukti, buat dekat luar Dewan. Tapi kalau korang perasan, memang tak ada kat luar Dewan sebab benda ni tak ada. Ini adalah kes tahun lepas. Benda ni memang tak ada. SPRM tak berjaya nak membuktikan pun. Kisah tu kisah lama. Nampak sangat MP Pendang ni tak ambil tahu apa yang terjadi lepas kes tu. Yang kedua, MP Langkawi. Macam mana Mahathir boleh kalah dengan MP Langkawi ni pun aku tak tahu. Hari ni dia buat hal lagi dengan bagi cadangan untuk ambil alih hotel GISB dekat Langkawi dan tukar kepada Muzium Agama Sesat. Lepas tu MP Jelutong bangun dan betulkan bukannya agama sesat, ajaran sesat. How Mahathir kalah to this guy is beyond me. Dan kalau korang lupa, dia juga pernah cadangkan untuk bina MRT daripada Alor-Star sampai ke Langkawi. Next adalah Haji Hadi. Kalau korang rasa dia ni untouchable sebab dia adalah ulama', I nak komen pasal dia ni atas konteks dia adalah seorang ahli politik dan ahli parlimen. Jarang-jarang dia datang parlimen, mungkin antara salah satu sebab mungkin sebab dia uzur. Dan I assume orang yang undi dia tak kisah dia tak pergi parlimen. Lantaklah itu pemimpin diorang kan. Akan tetapi hari ni dia pilih untuk datang parlimen. Yang lagi I tak faham kenapa dia tak datang masa sesi PMQT yang mana you boleh directly, kalau you nak hentam ke, you nak kutuk ke, you nak kritik ke, PMX dia ada depan mata tapi dia tak pernah datang. Untuk pengetahuan korang, dalam masa seminggu akan ada satu session PMQT. Yang ni tak pernah dibawa oleh mana-mana Perdana Menteri sebelum ni, tapi PMX buat. Tapi kenapa pemimpin utama PN langsung tak pernah nak datang waktu PMQT? Sesi perbahasan melibatkan rakyat, tapi Haji Hadi lebih memilih untuk questionkan kenapa PMX tak terima gaji dan kenapa nak lebih daripada Rasulullah. It's not even a question kalau kita nak buat baik pun. I mean Rasulullah tu kan sebagai teladan, contoh. At least make it make sense lah. Aku tak faham kenapa kita ada pembangkang yang macam ni tau. You datang ke Dewan Rakyat tu, bincang lah pasal rakyat, parlimen you. Yang you bincang pasal PMX ambil gaji, kenapa? Haji Hadi dengan Anwar Ibrahim ni sebenarnya sebaya kata korang. Tapi Anwar Ibrahim dia pergi ke pelosok dunia buat hubungan diplomatik dan sebagainya. Haji Hadi pula kalau dia pergi parlimen tu pun dah sebagai satu keajaiban.